Harimau Melaya tewas, percaturan Cheng Ho jadi tanda tanya. Skuad negara akan berdepan dengan cabaran yang cukup hebat, tetapi dalam perjalanan menuju ke perlawanan yang sebenar, terlalu banyak ranjau dan duri terpaksa ditempuh. Jurulatih negara Tan Cheng Ho tampak dibelenggu dengan perasaan resah apabila dia mengakui tidak berpuas hati dengan aksi yang ditunjukkan oleh anak buahnya selepas tewas 1-4 menentang Kuwait dalam aksi pemanas badan di Dubai pada Ahad. Tan Cheng Ho mendedahkan bahawa prestasi barisan pemain negara masih belum berada pada tahap terbaik. Jurulatih berusia 53 tahun itu menggesa skuad Harimau Melaya agar segera bangkit bagi mengelak ditimpa malapetaka dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia Piala Asia bulan depan. Kekalahan 1-4 kepada pasukan Kuwait dalam aksi pemanas badan telah menyerlahkan kelemahan barisan pemain negara menjelangnya aksi sebenar dalam kempen kelayakan Piala Dunia Piala Asia Jun ini. Dalam perlawanan yang berlangsung di Dubai Ahad lalu, menyaksikan skuad negara pada awalnya berjaya mengikat lawan satu sama dengan dibantu jaringan oleh penyerang naturalisasi negara iaitu Guilherme de Paula, tetapi di separuh masa kedua telah berlaku 9 pertukaran pemain yang dilakukan Cheng Ho dan menyaksikan pasukan negara dibolosi 3 lagi gol sebelum mengakhiri perlawanan tersebut dengan kekalahan 1-4. Kekalahan ini telah menimbulkan sedikit sebanyak kebimbangan terhadap peluang skuad Harimau Melaya untuk berdepan UAE bagi aksi pertama sebelum bertemu dengan pasukan Vietnam dan Thailand dalam perlawanan berikutnya. Walau bagaimanapun, kekalahan kepada Kuwait memberi pengajaran yang sangat berguna kepada skuad negara dan apa yang paling penting, selain mereka perlu bangkit menentang Bahrain nanti, Cheng Ho perlu mengenal pasti kesebelasan utamanya bagi pertemuan pertama menentang UAE nanti. Hal ini disebabkan kerana mereka tiada masa dan pilihan untuk merangka strategi ataupun bereksperimen dalam kempen kelayakan kali ini. Selepas ini, ada satu lagi aksi persahabatan yang menanti skuad Harimau Melaya di mana kita akan menentang Bahrain iaitu pada Jumaat 28 Mei ini. Sudah pasti Tan Cheng Ho akan menggunakan perlawanan ini sebagai tempat terakhir untuk dia menentukan kesebelasan utama sebelum pasukan negara berdepan dengan UAE. Tan Cheng Ho turut berkongsi bahawa selain daripada tidak berpuas hati dengan anak buahnya serta kebimbangan beliau terhadap mutu permainan pasukan negara, Cheng Ho juga mendedahkan bahawa terdapat jurang perbezaan antara first team dan juga second team, iaitu melibatkan pemain-pemain yang disenaraikan dalam perlawanan pada Ahad lalu. Jurang tersebut terlihat dalam skuad pada separuh masa pertama dan juga skuad pada separuh masa kedua. Berdasarkan kepada keputusan semasa, dilihat pasukan negara terlihat ada perbezaan permainan. Hal ini berlaku berdasarkan faktor jaringan pada separuh masa pertama di mana kita hanya dibolosi 1 gol dan di separuh masa kedua pula kita dibolosi dengan 3 gol. Jadi kita boleh melihat kesan selepas 18 bulan skuad negara tidak beraksi berbanding Kuwait yang telah pun mengharungi 4 aksi perlawanan pada 2021. Perlawanan ini juga telah menyelahkan kelemahan dan ketumpulan skuad negara. Jika berdasarkan aksi di separuh masa pertama, Tan Cheng Ho sudah mengenal pasti skuad utamanya bagi perlawanan sebenar nanti berdepan UAE. Pada separuh masa kedua berlaku 9 pertukaran pemain telah dilakukan, tetapi inilah yang dinamakan perlawanan ujian. Tiada apa yang salah jika berlaku banyak kekurangan kerana kita tahu apa yang dialami oleh skuad kebangsaan, iaitu berlaku kekurangan dan kekangan untuk mereka bersama menjalani latihan sebelum ini. Dengan masa yang sangat rehat, dengan hanya 90 minit yang dimiliki Cheng Ho dalam perlawanan Ahad lalu, saya rasa itulah perkara yang akan digunakan oleh setiap jurulatih. Pertukaran yang besar perlu dilakukan kerana dia tidak memiliki masa yang banyak untuk melihat pemain-pemain yang mana akan diberi tanggungjawab berada dalam kesebelasan utama. Dengan pertukaran yang sebesar itu, dalam masa yang singkat, Cheng Ho perlu menilai secara drastik siapakah yang akan diberikan peluang untuk beraksi dalam aksi perlawanan persahabatan sebenar bertemu dengan pasukan Bahrain nanti. Kerana perlawanan itu adalah bayangan untuk pertemuan pertama bagi kelayakan di Dubai. Dalam perlawanan pada Ahad, tiada istilah makan diri kerana perlawanan tersebut tidak dikira sebagai perlawanan persahabatan yang official. Sebaliknya hanyalah perlawanan latihan. Tiada sebarang mata akan dikira dan skuad negara sebenarnya tidak perlu untuk mengejar keputusan semata. Sebaliknya ialah untuk Cheng Ho mengenal pasti kesebelasan terbaik.
Kita boleh menilai prestasi maupun kemampuan pasukan negara pada separuh masa pertama di mana pasukan negara telah menunjukkan prestasi yang baik. Namun, aksi pada separuh masa kedua tidak memuaskan kerana berlaku 9 pertukaran berbanding Kuwait yang hanya melakukan 1 pertukaran pemain. Dalam perlawanan tersebut, pasukan negara bolos 4 gol. Terdapat kerisauan di bahagian benteng pertahanan. Kita telah menukar ketiga-tiga penjaga gol dan pada separuh masa kedua, kita bolos 3 gol. Walaupun bahagian pertahanan memainkan peranan sebagai benteng terakhir pasukan, tetapi ia juga melibatkan kerjasama antara pemain-pemain dalam pasukan, terutamanya posisi tengah dan serangan, di mana setiap asakan dari pihak lawan bermula di bahagian atas. Dalam perlawanan Ahad lalu, pasukan negara banyak bolos berpunca daripada bahagian kiri pertahanan, jadi bahagian tersebut perlu diperbaiki. Pada separuh masa pertama, pemain yang banyak mendapat kecaman dan kritikan dari netizen sebelum ini, iaitu Akhyar Rashid, adalah pemain yang menjelah bagi aksi separuh masa pertama, di samping Di Paula yang menjarikan gol. Akhyar kurang minit permainan bersama JDT musim ini, tetapi dia sebenarnya bermain untuk JDT 2. Dan dikabarkan dalam sesi latihan skuad negara, Akhyar telah menunjukkan aksi yang cemerlang dan itu telah dibuktikannya dalam separuh masa pertama. Dan Akhyar, pemain yang paling menyinar pada separuh masa pertama dan pada separuh masa kedua ialah Arif Aiman. Selaku muka baru, Arif dikatakan telah menunjukkan kematangan dalam permainan. Walaupun dia beraksi buat kali pertama buat skuad senior, walau bagaimanapun dalam perlawanan tersebut tidak dikira sebagai debut buat Arif kerana perlawanan itu bukan persahabatan kelas A. Sebenarnya, kerisauan Cheng Ho berasas, tetapi sebagai penyokong dan peminat bola sepak, kita yakin perubahan boleh berlaku dalam masa yang singkat. Seperti kebiasaannya, Harimau Melaya selalu membuat kejutan, walaupun sebelum ini hanya di peringkat Asia Tenggara dan ternyata kita pernah melakukan kejutan. Diharapkan bahawa akan ada satu keputusan yang cukup positif yang akan diberikan oleh skuad kebangsaan. Ketika perlawanan menentang Bahrain nanti, kita perlu mendapatkan keputusan yang positif kerana tekanan yang dirasai skuad Harimau Melaya sekarang terlalu tinggi dan sekiranya kita gagal meraih keputusan positif ataupun kekalahan seperti yang berlaku baru-baru ini. Jadi diharapkan pasukan negara agar segera bangkit dan memperbaiki segala kelemahan serta mengenal pasti kesebelasan terbaik berdepan UAE nanti. Teruskan menyokong Harimau Melaya. Ini pasukan kita, kebanggaan kita. Jadi ayo Malaysia.